各位弟兄姐妹平安。 Salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian, Shalom. 我们开始今天早上的崇拜， Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. 有福的确记。 Jaminan mulia.宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 圣灵的江河。 Holy Spirit, come.
生命活水不停息，森林的江河自由永流到无尽。我们关于你，森林，我们爱你。森林的江河流啊流，自由永流在这里，在我的里面，生命活水不停息。森林的江河自由永流到无尽。我们欢迎你，森林，我们爱你。Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah bangsa Israel yang membawa mereka keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini setiap kami, anak-anak-mu, kami boleh berkumpul di dalam rumah kami masing-masing. Kami boleh bersama-sama beribadah. Walaupun kami hanya beribadah secara online ya Tuhan, namun Tuhan kami percaya berkat-Mu dan penyertaan-Mu di dalam ibadah ini tidak akan berkurang sedikit pun. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk para misionaris, untuk pekerjaan misi di seluruh dunia. Kiranya kami menjaga para misionaris, mereka yang berjerih lelah untuk mengabarkan Injil kepada setiap orang yang belum pernah mendengarkan. Mereka yang ada di berbagai kota, di berbagai pulau, Tuhan kiranya kami menjaga mereka, memberikan mereka kecukupan di dalam kebutuhan mereka. Engkau yang menyertai langkah kaki mereka dan keselamatan diri mereka. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk para misionaris yang ada di negara Myanmar, Tuhan. Pada saat ini negara tersebut sedang mengalami goncangan politik dan keamanan. Tuhan, kiranya Engkau yang membebaskan negara ini dari segala macam bahaya. Engkau yang menjaga para misionaris, para jemaat Tuhan yang ada di sana, para orang percaya yang di sana. Engkau yang menyertai mereka ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, di tengah pandemi yang sulit ini, untuk pemulihan ekonomi, untuk vaksinasi yang sedang berlangsung. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa kami untuk pemerintahannya dari yang teratas sampai yang terbawah. Untuk setiap warga negara boleh sungguh-sungguh mengikuti setiap pemerintahan, setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, supaya kami boleh sungguh-sungguh menaati negara yang berasal daripada Engkau juga Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuhan, kiranya Engkau menjaga setiap gereja yang jalannya sudah berbelok daripada firman-Mu, kiranya Engkau yang meluruskan kembali, supaya setiap gereja boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini, untuk gereja Elim, untuk setiap hamba Tuhan yang melayani, untuk Boksu, untuk Cuantau, untuk setiap majelis, untuk pengurus di setiap komisi, dan terkhusus untuk jemaat Tuhan yang mungkin imannya sudah mulai lelah dengan kondisi pada saat ini. Namun Tuhan, kiranya melalui pendengaran firman Tuhan kami boleh dikuatkan, iman kami boleh menjadi kuat kembali Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk jemaat kami yang sedang sakit, mereka yang terbaring lemah, mereka yang tidak berdaya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya kami menyembuhkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tidak lupa kami mengingat kembali di bulan 3 ini merupakan 1 tahun di mana pandemi telah masuk ke Indonesia. Gereja kami pun sudah menutup pintu selama 1 tahun. Tuhan, ampuni setiap kami jika di dalam 1 tahun ini ibadah kami melalui online merupakan ibadah yang palsu. Kami sering lupa dan ini hanya sebagai ritual keagamaan kami. Ampuni kami juga untuk setiap doa kami yang kami panjatkan hanya keluar dari mulut kami, tapi tidak sungguh-sungguh dari hati yang sungguh ingin mencari Engkau Tuhan. Ampuni kami juga untuk pembacaan firman Tuhan kami, yang sering kami lakukan hanya sebagai rutinitas belaka. Ampuni kami Tuhan, jika di tengah padang gurun ini kami menjadi sama seperti bangsa Israel. Kami lupa akan penyertaan-Mu, akan mana yang selalu Engkau sediakan, untuk tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai kami. Tuhan, ampuni kami supaya kami boleh dipulihkan, supaya kami boleh sungguh-sungguh berjalan dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan, Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami, dan mengingatkan akan firman Tuhan yang selalu kami dengar di dalam gereja kami.
Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau memberkati firman Tuhan yang disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 听神的话语之前，我首先报告给大家教会的信息。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan terlebih dahulu menyampaikan warta gereja. 是的，无论怎样，我们多多保重身体健康吧。 Dalam segala kondisi keadaan, marilah kita menjaga kesehatan kita masing-masing. 现在我们一灵堂的崇拜时，我们继续用 YouTube 来崇拜。 Dan sampai saat ini ibadah dalam gereja kita masih berlangsung dengan menggunakan YouTube. 无论什么样的崇拜，我们一定认真来参加一下。 Dan di dalam ibadah apapun itu, marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 我们教会有2种奉献的方法。 Gereja kita menggunakan 2 cara bagi jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan. 一个是我们直接用我们教会的银行的账号来奉献。 Yang pertama dengan langsung ke transfer ke rekening bendahara. 第二个呢，直接到教会可以奉献。 Dan yang kedua bisa langsung menyerahkannya ke gereja. 然后呢，我们努力认真来念神的话语吧。 Dan marilah kita lebih giat untuk membaca Alkitab. 每周星期三晚上7点半有祷告会。 Dan setiap hari Rabu malam kita ada mengadakan persekutuan doa. 请所有的会友一定我们一起来参与祷告会。 Kami mengajak kepada seluruh jemaat untuk mengikuti persekutuan doa ini. 上帝祝福我们一灵堂。 Kiranya Tuhan memberkati gereja kita. 今天我们一起来打开彼得前书第4章12节至19节。 Mari kita membuka Alkitab kita dari surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. 我们一起来诵读一下。 Mari kita bersama-sama membacanya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. 阿门。 Amin. 我们一起来祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 阿爸天父，感谢你， Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. 今天我们都来到你的面前。 Pada saat ini kami telah datang di hadapanmu. 虽然我们每个人在家当中崇拜， Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, 但是我们相信上帝的荣耀与我们同在。 namun kami yakin dan percaya kemuliaan Tuhan menyertai setiap kami. 现在我们要听你的话语， Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. 求主用你的话语来引导我们走的道路。 Kiranya Tuhan Engkau menggunakan kebenaran firman-Mu untuk memimpin langkah kehidupan kami. 所有的荣耀都归给上帝。 Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. 这样的祷告，奉靠耶稣基督的求。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. 亲爱的弟兄姐妹们，主内平安。 Shalom saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan. 我首先真的感谢上帝。 Terlebih dahulu saya bersyukur kepada Tuhan. 然后呢，所有的我们一灵堂的会友真感谢你们。 Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar seluruh jemaat Elim. 真的因为你们的祷告，我真的安全当中回到米兰。
Oleh karena dukungan doa daripada kalian semuanya, saya bisa selamat sampai tiba di Medan. 所以今天我跟大家一起来分享神的话语。 Oleh karena itu, maka pada hari ini kembali bisa mensaringkan firman Tuhan bersama dengan seluruh jemaat. 现在我们继续，我们一起来分享彼得前书。 Saat ini kita akan terus melanjutkan eksposisi dari surat 1 Petrus. 我们都知道彼得为了谁而写了彼得前书呢？ Nah, kita telah mengetahui untuk kepada siapakah Petrus menuliskan surat ini. 当时的很多的会友受到逼迫患难当中， Nah, pada waktu itu banyak sekali orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan. 所以彼得用彼得前书来安慰他们。 Oleh karena itu, maka Petrus dia menuliskan surat 1 Petrus ini untuk menghiburkan mereka. 在苦难当中的会友怎么能得到安慰呢？ Dan bagaimana mungkin jemaat yang tengah mengalami penganiayaan mereka bisa mendapatkan penghiburan? 彼得说， Petrus katakan, 在你们里面有活泼的盼望。 di dalam diri kalian, kalian memiliki pengharapan yang berkobar. 虽然我们失去了在地上的一切， Sekalipun kita harus kehilangan segala sesuatu yang kita miliki di bumi ini, 但是这个是没问题了。 tetapi ini bukanlah persoalan. 为什么？ Mengapa? 这个不是我们永远的盼望， Karena ini bukanlah pengharapan kita yang kekal. 我们的活泼的盼望在天上当中， Pengharapan kita yang kekal itu adanya di dalam kerajaan surga. 所以我们拥有了活泼的盼望的话， Oleh karena itu, jikalau kita telah memiliki pengharapan yang kekal itu, 可以在苦难当中必得胜了。 maka tentu di dalam kita menjalani penderitaan, kita akan beroleh kemenangan. 第二个，彼得强调的是什么呢？ Dan apa hal kedua yang ditekankan oleh Petrus? 彼得让我们知道我们是个什么样的人。 Nah, Petrus mau menyatakan kepada kita, kita ini adalah manusia yang seperti apa. 彼得说：“你们是上帝的百姓。 Nah, Petrus katakan bahwasanya kalian itu adalah umat pilihan Allah. ”这是什么呀？ Nah, ini apa? 这个是我们的整体 Nah, ini merupakan identitas kita. 所以彼得前书第2章9节当中，彼得这样说了。 Oleh karena itu, di dalam surat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, Petrus katakan, 我们一起来念一下。 kita baca, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 这个是我们的整体 nah ini merupakan identitas kita. 我们是上帝的百姓。 Kita ini adalah umat pilihan Allah. 上帝的百姓真的生活当中没有苦难吗？ Nah, sebagai umat pilihan Allah, apakah di dalam kita menjalani kehidupan kita tidak mengalami yang namanya penderitaan? 圣经当中分明的说， Alkitab dengan jelas menyatakan kepada kita, 跟随耶稣基督而走的时候，应该有苦难。 ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tentu akan ada penderitaan. 但是跟随耶稣基督的时候受到的苦难，我们因着犯罪受到的苦难是完全不一样。 Tetapi penderitaan ketika kita berjalan bersama dengan Yesus dan penderitaan ketika kita melakukan hal-hal dosa itu tentu hal yang berbeda. 我们透过今天的经文，我们可以知道了。 Melalui nas firman Tuhan hari ini kita akan mengetahuinya. 我们受到苦难的时候，有重要的几个原则。 Nah, ketika kita mengalami penderitaan tentu ada beberapa penyebabnya. 今天12节到19节，我们一块儿，我来讲到也可以了，但是我分开2次来讲神的话语。 Nah, ketika kita membahas ayat ke-12 sampai ayat ke-19 ini bisa saja sekali dalam satu kali khotbah, tetapi saya membuatnya menjadi 2. 我们透过今天的经文，我们可以知道为耶稣基督的苦难的时候比较重要的原则。 Nah, melalui nas firman Tuhan hari ini kita akan mengetahui penderitaan Kristus itu punya beberapa penyebabnya dan kita akan melihat sebagiannya. 我们首先看一下彼得前书第4章12节。 Terlebih dahulu kita lihat ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 在这里说的彼得说的第一个原则是什么呢？ Nah, hal pertama yang disampaikan oleh Petrus itu apa? 你们受到苦难的时候，不要以为奇怪。 Nah, ketika
dikatakan janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. 这12节当中，彼得这样说：“亲爱的弟兄啊。” Dan di dalam ayat ke-12 ini Petrus katakan saudara-saudara yang kekasih. 他为什么用这样的方法来称呼当时的会友呢？ Nah, mengapa dia menggunakan istilah seperti ini untuk menyapa orang-orang Kristen pada waktu itu? 因为当时的基督徒在患难当中， Karena jemaat Tuhan pada saat itu sedang mengalami penderitaan. 所以彼得用这样的方法来称呼他们。 Oleh karena itu, maka Petrus menggunakan istilah seperti ini untuk menyapa mereka. 我们透过这一句话可以知道了，现在彼得里面有怜悯的心。 Nah, melalui sapaan seperti ini pun kita mengetahui bahwasannya di dalam diri Petrus dia juga sangat menaruh belas kasihan kepada mereka. 彼得为什么用这样的方法来称呼他们呢？ Nah, mengapa Petrus menggunakan istilah seperti ini untuk menyapa mereka? 因为彼得已经都知道了他们现在受到的逼迫患难的程度是什么样的。 Karena Petrus dia mengetahui bagaimana level atau tahapan penderitaan yang sedang dialami jemaat Tuhan pada waktu itu. 这12节当中，彼得这样说： Nah, di dalam ayat ke-12 ini Petrus katakan, 他们面对的苦难是像什么样的苦难呢？ nah, ujian yang mereka hadapi saat ini itu seperti apa? 有火炼的试验。 Dikatakan seperti nyala api siksaan. 现在他们受到的逼迫患难是好像是火一样的。 Nah, penderitaan yang mereka alami saat ini itu seperti di dalam nyala api. 所以这个不是一般的试炼。 Oleh karena itu, ini bukanlah ujian yang pada umumnya, yang 现 biasa. 在他们面对了生命的危险当中， Nah, saat ini mereka tengah berhadapan dengan keterancaman jiwa mereka. 第二个，彼得为什么用这样的方法来称呼他们呢？ Nah, hal yang kedua, mengapa Petrus menggunakan istilah seperti ini untuk menyapa mereka? 虽然他们面对的苦难是很大了， Sekalipun mereka menghadapi penderitaan yang begitu hebat, 但是这样的苦难不能够断了从上帝而来的爱。 tetapi penderitaan yang begitu hebat ini pun tidak akan bisa memutuskan kasih Allah daripada mereka. 彼得呢已经知道了这样的苦难的目的是什么。 Dan Petrus dia telah mengetahui apa tujuan daripada ujian ini. 再来看这句经文， Sekali lagi kita melihat ayat ini, 有火炼的试验临到你们， dikatakan akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. 看到了没有这样的苦难的目的呢？ Nah, apakah kita telah melihat bahwasanya apa tujuan daripada penderitaan ini? 这样的苦难的目的是为了我们的试验而来了。 Nah, penderitaan seperti ini adalah sebagai ujian bagi kita. 这12节的意思是什么意思呢？ Nah, apa maksud ayat ke-12 ini? 若我们要得着了纯正的精金的时候，用什么样的方法呢？ Nah, ketika kita mau mendapatkan emas yang murni, itu caranya bagaimana? 最好的方法是把这个金经过火里面。 Nah, cara yang paling baik adalah dengan mengambil emas ini dan memasukkannya ke dalam api. 若用火的话， Jikalau diuji dengan api, 这金里面的所有的杂质全部都焚烧起来了。 maka segala kotoran-kotoran yang ada di dalam emas ini semuanya itu akan melebur keluar. 虽然杂质呢全部都焚烧了， Nah, sekalipun kotoran-kotorannya itu telah dilebur dan habis keluar, 只有剩下了好的金。 maka yang tertinggal itu adalah emas yang murni. 把这个金放在火里面的时候， Dan ketika kita meletakkan emas yang murni ini di dalam api, 好像我们这样想 maka mungkin kita akan berpikir seperti ini. 啊，这个金也是焚烧起来的话怎么办呢？ Nah, bagaimana mungkin kalau nanti emas ini juga akan habis di dalam nyala api ini? 但是把金放在火里面的话， Tetapi jikalau kita menaruh emas ini di dalam nyala api, 杂质呢全部都焚烧起来了， maka segala kotorannya itu akan habis. 只有剩下了真正的金。 Dan yang tertinggal itu hanyalah emas yang murni. 所以这个呢不是奇怪的方法， Oleh karenanya ini bukanlah cara yang aneh.
所以现在彼得用这样的方法对我们要说话了。 Oleh karena itu, maka saat ini Petrus juga menyatakan kepada kita akan hal yang sama. 正在我们走过苦难的道路， Saat ini kita pun tengah menjalani jalan penderitaan. 为什么要避过苦难的道路呢？ Nah, mengapa kita harus menyembunyikan diri kita atau melarikan diri kita dari penderitaan ini? 若我们过苦难的话， Jikalau kita melewati penderitaan ini, 只有剩下了纯正的信心。 maka yang tersisa, yang tertinggal itu adalah iman yang murni. 更简单的说， Nah, singkat kata, 没有苦难的话， jikalau tidak ada penderitaan, 我们不能得着了真正的信心。 maka kita tidak akan menemukan, kita tidak akan mendapatkan iman yang sejati. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 明白了没有？在我们身上有苦难的目的呢？ nah apakah kita telah memahami apa tujuan daripada penderitaan yang kita alami? 很多人这样想： Ada begitu banyak orang yang berpikir, 为什么在我们身上有这样的苦难？ mengapa di dalam kehidupan kita ada penderitaan seperti ini? 我们相信耶稣基督的时候， Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, 为什么有苦难？ mengapa harus mengalami penderitaan? 很多人这样想，这个是太奇怪了。 Nah, ada begitu banyak orang yang berpikir bahwasanya ini hal yang sangat aneh. 但是彼得说，这个不是奇怪的， Tetapi Petrus katakan ini bukanlah hal yang aneh. 这是理所当然的。 Tetapi ini adalah memang sudah seharusnya 把金放在火里面， menempatkan emas itu di dalam nyala api. 把我们的信心放在苦难里面， Dan menempatkan iman percaya kita di dalam penderitaan. 过火的当中的金，只有剩下了真正的金。 Dan emas yang telah melewati ujian dari api itu yang tersisa itu adalah emas yang murni. 若我们的信心过苦难的道路的话， Jikalau iman percaya kita melewati jalan penderitaan, 我们能看到了美好的信心。 maka tentu kelak kita akan melihat akan iman yang indah. 这个是苦难的目的了。 Nah, ini adalah tujuan daripada penderitaan. 所以千万别哇，这个是奇怪的事情，别这样想。 Oleh karena itu, janganlah pernah kita berpikir bahwasanya oh ini adalah hal yang aneh. 我们一起来看一下雅各书， Mari kita bersama melihat kitab Yakobus. 雅各书第1章第2节至第4节。 Yakobus Yakobus 1 ayat 2 dan sampai ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 明白了没有？现在苦难的目的了。 nah apakah kita telah mengerti apa tujuan daripada penderitaan itu? 但是在这里重要的条件是什么呢？ Tetapi di sini ada syarat yang penting. Apa itu? 不是因着犯罪而来的苦难， Yaitu bukanlah penderitaan yang disebabkan oleh karena dosa. 现在单纯跟随耶稣基督的时候受到的苦难。 Tetapi yaitu dengan niat yang murni ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, penderitaan yang akan kita alami. 若我们跟随耶稣基督的时候受到苦难的话， Jikalau ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan kita mengalami penderitaan, 在这样的苦难当中，我们能看到上帝的安慰。 nah di dalam penderitaan ini kita akan melihat adanya penghiburan dari Tuhan. 因为在这样的苦难的背景当中，有上帝的奇妙的计划。 Karena Tuhan memiliki latar belakang yang begitu ajaib di dalam penderitaan ini. 然后呢，我们可以都知道了，这样的苦难不能沉默我们了。 Dan kita juga mengetahui bahwasannya penderitaan seperti ini tidak akan membuat kita diam. 我们一起来看一下《哥林多前书》第10章13节。 Kita bersama melihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
谁来掌管我们的一切的苦难呢？ Nah, siapakah yang menguasai setiap penderitaan kita? 我们的上帝来掌管一切的苦难。 Nah, Tuhan kitalah yang menguasai setiap penderitaan yang kita alami. 所以，我们无论什么样的苦难当中，别失望。 Oleh karena itu, ketika kita menjalani segala penderitaan kita, janganlah kita putus asa atau kecewa. 那时候必须把我们的信心坚持到底了。 Nah, pada waktu itu maka kita harus memegang teguh iman percaya kita sampai pada 我 akhirnya. 们更努力依靠上帝的力量。 Marilah kita lebih lagi mengandalkan kuasa Tuhan. 若我们因着犯罪，我们受到苦难的话， Jikalau oleh karena dosa kita mengalami penderitaan, 这个解决的方法是比较简单了， maka solusinya itu, jalan keluarnya itu lebih gampang. 认罪悔改， Yaitu dengan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. 这是比较简单了 Ini。hal yang lebih gampang. 但是跟随耶稣基督而走，我们受到苦难的话， Namun ketika kita mengikut Tuhan Yesus dan kita mengalami penderitaan, 我们很难明白了。 maka kita akan begitu sulit untuk memahaminya. 但是真的重要什么呢？ Namun yang paling penting ialah 这样的苦难当中，一定有上帝的奇妙的计划。 di dalam penderitaan yang kita alami seperti saat ini, tentu Tuhan punya maksud yang begitu ajaib. 所以彼得怎么说呢？ Oleh karena itu apa yang dikatakan Petrus? 不要以为奇怪。 Janganlah kamu heran. 这奇怪的意思是什么意思呀？ Nah, heran di sini artinya apa? 我们常常这样想， Nah, kita sering sekali berpikir, 在我的生活当中，为什么出现了有这样的苦难？ mengapa di dalam kehidupanku terjadi hal-hal seperti ini? 为什么上帝这样待我了？ Nah, mengapa Tuhan memimpin saya sampai seperti ini? 我在苦难当中，上帝你在哪里啊？ Tuhan, saat ini saya sedang menderita. Tuhan itu ada di mana? 这是奇怪的想法了。 Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang aneh. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们在苦难当中， di dalam kita menjalani penderitaan, 上帝你在哪里啊？ kita bertanya, Tuhan, kamu ada di mana? 好像这样的想法是正常的， Nah, mungkin kita berpikir ini adalah satu pemikiran yang sangat wajar. 但是彼得怎么说呢？ Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus? 这样的想法是奇怪的。 Nah, Petrus katakan ini adalah pemikiran yang aneh. 为什么？ Mengapa? 因为在苦难当中有上帝的计划， Karena di dalam penderitaan Tuhan punya maksud dan tujuan. 因为所有的苦难的掌管者就是我们的神。 Karena Tuhanlah yang juga menguasai segala penderitaan yang kita alami. 我们受到苦难的时候， Ketika kita mengalami penderitaan, 一直依靠上帝，这个是很难了。 jikalau kita mau terus sepenuhnya dan terus bersandar kepada Tuhan, ini juga bukanlah hal yang gampang. 虽然很难， Sekalipun ini bukan hal yang mudah, 但是这个不是不可能的事情。 tetapi ini bukanlah perkara yang tidak mungkin. 在苦难当中， Di dalam penderitaan kita, 依靠上帝， kita mengandalkan Tuhan 我们一直依靠上帝。 dan kita terus mengandalkan Tuhan, 虽然这个是很难了， sekalipun ini begitu sulit, 但是这个不是不可能的。 tetapi ini bukanlah perkara yang tidak mungkin. 怎么不可能的呢？ Nah, bagaimana tidak mungkin? 若我们里面有活泼的盼望， Jikalau di dalam diri kita memiliki pengharapan yang berkobar, 然后呢，我们有正确的整体的话，我们这个是都可能的。 dan kita memiliki identitas yang benar, tentu kita akan bisa melakukannya. 但是我们里面模糊不清楚的活泼的盼望的话， Tetapi jikalau di dalam diri kita kabur akan pengharapan yang kita miliki, 不清楚的知道我们是个什么样的人， kita tidak mengerti akan identitas diri kita, 无论什么样的苦难当中，常常摇动了。 maka di dalam segala jenis penderitaan apapun itu akan mudah digoyahkan. 摇动的时候，我们一定要想奇怪的想。 Nah, ketika kita goyah, maka pemikiran kita juga akan menjadi aneh. 无论什么样的大的苦难， Dan di dalam segala penderitaan yang sebesar apapun itu, 我们怎么能不可摇动呢？ nah bagaimana supaya kita tetap teguh? 这样的这个力量的根基是从谁而来呢？ Nah, kekuatan untuk berdiri teguh itu datangnya dari mana? 这样的力量是从上帝而来。 Kekuatan seperti ini tentu datangnya dari Tuhan. 活泼的盼望是我们自己能找到的东西吗？ Apakah
pengharapan berkobar yang ada dalam diri kita itu kita bisa dapatkan sendiri. 这活泼的盼望是从上帝而来， Nah, pengharapan yang berkobar ini pun datangnya dari Tuhan. 上帝来拯救我们，让我们成为上帝的百姓。 Tuhanlah yang telah datang menyelamatkan kita dan menjadikan kita sebagai umat kepunyaannya. 这都是上帝的恩典。 Dan ini semuanya adalah karena anugerah Tuhan. 所以我们在苦难当中，仍然我们坚持到底，我们的信心的原因就是从上帝而来的恩典。 Oleh karena itu ketika kita menjalani penderitaan kita, marilah kita terus memegang teguh iman percaya kepada Tuhan dan kita bertahan setia sampai pada akhirnya. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 在苦难当中， di dalam penderitaan, 我们如果这样想， jikalau kita berpikir seperti ini, 哇，这个是真奇怪了。 oh ini adalah hal yang sangat aneh. 如果这样想的话， Jikalau kita berpikir seperti ini, 我们一起来看看一下， mari kita kembali memeriksa. 耶稣基督受到的苦难是什么样的苦难呢？ Nah, bagaimana dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus? 好像这个是最大的奇怪的事情了。 Nah, sepertinya ini merupakan hal yang paling aneh di dunia ini. 但是耶稣受到苦难的时候， Tetapi ketika Tuhan Yesus menjalani penderitaannya, 他一直没有奇怪的想， dia tidak memikirkan hal-hal yang aneh. 他一直看到上帝的荣耀。 Dia terus memikirkan akan kemuliaan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们好好看耶稣基督， mari kita berfokus kepada Tuhan Yesus. 他也是上帝， Tuhan Yesus juga adalah Tuhan. 他永远得到了荣耀的。 Dan dia selama-lamanya memperoleh kemuliaan. 但是他带着人的肉体来到世界， Tetapi dia mengenakan rupa sebagai manusia datang ke dalam dunia ini. 他受到了苦难， Dia mengalami penderitaan. 他背起十字架， Dia harus memikul salib. 在十字架上死了， Dan bahkan dia harus mati di atas kayu salib. 他在坟墓里面， Dan dia harus dikuburkan. 这是多么奇怪的呢？ Nah, bukankah ini hal yang begitu aneh? 但是耶稣从来没有奇怪的想。 Tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah memikirkan hal-hal ini sebagai hal yang aneh. 看一下约翰福音17章第4节， Kita bersama melihat Yohanes 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. 他现在担当的一切的事情是从上帝而来的计划当中。 Nah, Tuhan Yesus dia menanggung segala tugas dan kewajiban yang datangnya dari Tuhan. 上帝差派了独生子耶稣基督， Tuhan Allah dia mengutus putranya yang tunggal datang ke dalam dunia. 目的是什么呢？ Nah, tujuannya ialah 要拯救罪人。 yaitu untuk menyelamatkan manusia berdosa. 要拯救罪人的时候， Nah, ketika datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, 必受到苦难。 maka tentu dia akan mengalami penderitaan. 耶稣受到苦难的时候， Dan ketika Tuhan Yesus dia mengalami penderitaan, 没有奇怪的感觉。 maka dia sama sekali tidak merasa ini adalah hal yang aneh. 为什么？ Mengapa? 这样的苦难都是上帝的计划当中的。 Karena penderitaan ini pun juga semuanya ada di dalam rencana Allah. 耶稣完全相信上帝的荣耀的计划。 Dan Tuhan Yesus dia sepenuhnya percaya akan rencana Allah yang mulia itu. 所以我们也跟随耶稣基督的时候， Oleh karena itu ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, 在无论什么样的苦难当中，千万别想奇怪。 dan di dalam segala penderitaan yang kita alami, janganlah kita berpikir aneh. 你是个基督徒吗？ Apakah kamu adalah orang Kristen? 我们是真正的基督徒吗？ Apakah kita ini adalah orang Kristen yang sejati? 应该有什么呀？ Maka tentu harus ada apa? 应该有苦难。 Maka tentu harus ada penderitaan. 这个是基督徒应该要担当的苦难。 Nah, ini adalah penderitaan yang seharusnya ditanggung oleh orang Kristen. 现在在我们身上的一切的苦难是奇怪的吗？ Nah, apakah penderitaan yang kita alami saat ini adalah satu penderitaan yang aneh? 好像亲爱的弟兄姐妹们都知道了。 Nah, sepertinya mungkin seluruh jemaat telah mengetahuinya. 我离开中国的时候， Ketika saya meninggalkan Tiongkok, 我真的不懂不明白了上帝的计划是什么 saya sungguh tidak mengerti memahami rencana Allah itu seperti apa. 啊！这一天对于我来说，这一天的时间是太奇怪的一天了。 Nah, bagi saya hari itu adalah satu hari yang sangat aneh sekali. 但是这样的时间当中，
真的有了上帝的奇妙的计划。 Namun di dalam hari itu pun Tuhan memiliki rencananya yang mulia. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 在苦难当中吗？ di dalam penderitaan 这不是奇怪了。 ini bukanlah hal yang mengherankan. 所以彼得在12节当中对于我们这样说了。 Oleh karena itu di ayat ke-12 Petrus mengatakan hal ini. 我们继续看一下第13节， Nah, kita lanjut melihat di ayat yang ke-13. 我们一起来诵读一下。 Kita baca, Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 这13节当中，彼得强调了更难明白的事情。 nah di ayat ke-13 ini Petrus menekankan satu hal yang lebih sulit lagi untuk dimengerti. 你们受到苦难， Jikalau kalian mengalami penderitaan, 怎么做好的呢？ nah kalian itu seharusnya bagaimana menghadapi penderitaan itu? 欢喜快乐。 Dikatakan bersukacitalah. 到底谁会做有这样的事情呢？ Nah, jadi siapa yang bisa bersukacita dan bergembira di dalam menghadapi penderitaan? 但是注意点看今天的经文13节， Tapi mari kita fokus melihat ayat ini. 倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦了。 Dikatakan sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. 我们在这个苦难当中可以喜乐的根基是到底什么呀？ Nah, alasan kita, dasar kita bisa bersukacita di dalam kita menjalani penderitaan ini itu apa? 这次经文当中彼得怎么说呢？ Nah, apa yang dikatakan Petrus di ayat ini? 我们现在一同受谁的苦难呢？ Nah, saat ini kita mendapat bagian di dalam penderitaannya siapa? 我们现在一同受耶稣基督的苦难当中。 Nah, saat ini kita mendapat bagian yang sama di dalam penderitaan Kristus. 现在我们跟随耶稣基督而走的时候，受到苦难， Nah, saat ini kita mengikut Tuhan Yesus, kita mengalami penderitaan. 意思就是我们也可以参与了耶稣基督受到的苦难的一切。 Nah, ini artinya kita juga ikut serta mendapatkan bagian di dalam penderitaan yang dialami oleh Kristus. 所以，我们受到这样的苦难的时候，我们欢喜快乐。 Oleh karena itu, ketika kita mengalami penderitaan ini pun seharusnya kita bergembira dan bersukacita. 因着犯罪，我们受到苦难的话， Dan jikalau oleh karena dosa kita mengalami penderitaan, 可以欢喜快乐吗？ apakah kita bisa bersukacita bergembira? 我们因着犯罪受到苦难的话， Jikalau kita mendapatkan penderitaan oleh karena dosa kita, 不可能欢喜快乐。 maka tentu kita tidak akan bisa 怎么 bergembira 做 dan 好呢？ bersukacita. Dan apa yang kita lakukan? 流泪会议的祷告， Maka tentu kita harus menangis dan bertobat di hadapan Tuhan. 这是当然的。 Inilah yang seharusnya. 但是跟随耶稣基督受到苦难的话， Tetapi jikalau kita mengikut Tuhan Yesus dan kita mengalami penderitaan, 我们会欢喜快乐。 kita akan bisa bergembira dan bersukacita. 我们一起来看一下路加福音第9章23节。 Kita melihat Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 愿意吗？我们跟随耶稣基督的时候，背起十字架而走。 nah apakah kita mau ketika kita mengikut Tuhan Yesus kita memikul salib? 简单的，我现在问大家， Nah, secara sederhana saya mau bertanya kepada kalian, 现在你为什么相信耶稣基督呢？ nah saat ini mengapa kamu percaya kepada Tuhan Yesus? 愿你轻松吗？ Apakah kamu mau hidup enak? 不愿你背起十字架吗？ Apakah kamu tidak mau memikul salib? 若你想这样的话， Jikalau kamu berpikir seperti ini, 若你因着有这样的原因，你相信耶稣基督的话， jikalau oleh karena alasan seperti ini kamu percaya kepada Tuhan Yesus, 你不是耶稣基督的门徒了。 maka kamu bukanlah murid Kristus. 若你是真正的耶稣基督的门徒的话， Jikalau sungguh kamu adalah murid Kristus yang sejati, 这路加福音第9章23节怎么说呢？ nah apa yang dikatakan di dalam Lukas 9 ayat ke-23 ini? 你一定背起你的十字架而走了。 Dikatakan kamu harus memikul salibmu setiap hari. 现在路加强调说的是什么呢？ Nah, apa yang ditekankan oleh Lukas di sini? 门徒的核心 Yaitu kesatuan hati sebagai murid Kristus.
现在很多人为什么相信耶稣基督呢？ Nah, saat ini mengapa ada begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? 他们愿意轻松一点儿， Karena mereka mau hidup enak. 不愿意受到苦难， Mereka tidak mau hidup menderita. 不愿意面对孩子的问题， Mereka tidak mau menghadapi masalah persoalan anak mereka. 在一切的生活都是平平安安当中， Mereka mau semua kehidupan mereka berjalan dengan lancar. 这是好像拜偶像的人一样的信心呢。 Nah, iman yang sama seperti orang-orang yang menyembah berhala. 你是真的耶稣基督的门徒吗？ Apakah kamu sungguh adalah murid Kristus yang sejati? 不可避免了苦难。 Kamu tidak bisa melarikan diri atau menyembunyikan diri dari penderitaan. 你是真基督徒吗？ Apakah kamu adalah orang Kristen yang 你 sejati? 一定背起你的十字架而走了。 Maka kamu harus memikul salibmu setiap hari. 但是别担心， Tetapi janganlah khawatir. 耶稣已经知道了我们受到的苦难是怎么样的。 Karena Tuhan Yesus sendiri pun dia telah mengetahui segala penderitaan yang telah kita alami. 若我们背起我们的十字架，跟随耶稣基督而走的话， Jikalau kita memikul salib dan mengikut Yesus terus, 耶稣已经都准备好了避免的道路。 maka Tuhan Yesus telah menyediakan segala jalan keluar bagi kita. 然后呢，耶稣基督都准备好了，为了我们在天上的美好的赏赐。 Dan Tuhan Yesus dia telah menyiapkan upah bagi kita di dalam kerajaannya. 我们像耶稣基督一样， Dan kita sama seperti Tuhan Yesus. 所以我们必要走苦难的道路。 Oleh karena itu maka haruslah kita menjalani jalan penderitaan. 很多人愿意向耶稣基督的荣耀， Ada begitu banyak orang yang mau memiliki kemuliaan yang sama seperti Tuhan Yesus. 但是首先必要向耶稣基督的苦难。 Tetapi terlebih dahulu harus menyamai penderitaan Kristus. 若我们要得到荣耀的话， Jikalau kita mau memperoleh kemuliaan, 必要走苦难的道路。 maka tentulah kita harus menjalani penderitaan. 这不是选择的问题， Ini bukanlah persoalan pilihan, 这是必须的。 tetapi inilah yang seharusnya. 若你是耶稣基督的门徒的话， Jikalau sungguh kamu itu adalah murid Kristus yang sejati, 你一定要向耶稣基督的苦难。 maka kamu juga harus menjalani penderitaan yang sama seperti Yesus Kristus. 我们看一下彼得前书第4章14节。 Kita melihat 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. 彼得怎么说呢？ Apa yang dikatakan Petrus? 若你因着耶稣基督的名受到辱骂的话，你真有福了。 Dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. 这14节当中， Nah, di dalam ayat 14 ini, 彼得把苦难跟福连在一起了。 nah di sini Petrus menggabungkan penderitaan dan berkat. 但是这个不是彼得说过的， Tetapi ini bukanlah apa yang dikatakan oleh Petrus sendiri. 他这个是引用过的。 Nah, tetapi dia sudah mengutip bagian Alkitab yang lain. 他从哪里引用过呢？ Nah, dia kutip dari mana? 这个是耶稣基督在地上工作的时候，耶稣已经说过的。 Nah, ini merupakan perkataan yang telah diucapkan Tuhan Yesus ketika dia melayani di dunia ini. 我们看一下马太福音第5章11节。 Kita melihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 继续来念一下12节。 Lanjut di ayat ke-12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih. 真的你们注意点听一下。 Nah, mari kita perhatikan dengan baik. 若我们在现在的苦难当中，我们会喜乐的话， Jikalau kita bisa bersukacita dan bergembira di dalam penderitaan yang kita jalani saat ini, 主耶稣基督再来的那天， dan ketika Kristus datang kelak di yang kedua kalinya, 我们可以得到了喜乐的福。 maka tentu kita akan beroleh kebahagiaan, kegembiraan. 这意思你们听明白吗？ Nah, kalian mengerti? 现在在地上会喜乐的话， Nah, saat ini jikalau kita hidup di dunia kita bisa bergembira, 最后的一天我们也会喜乐。 maka pada hari terakhir nantinya kita juga akan bisa bergembira. 虽然现在有苦难，
Dan sekalipun saat ini kita mengalami penderitaan, 我们一定会喜乐。 maka kita juga bisa bersuka cita dan bergembira. 如果我们会喜乐的话， Jikalau kita bisa bersuka cita dan bergembira, 主耶稣基督再来的那天，我们也可以喜乐。 maka di hari Yesus Kristus datang kelak nantinya, kita juga akan bersuka cita dan bergembira. 再来看一下彼得前书第4章13节吧。 Kita kembali melihat 1 Petrus 4 ayat yang ke-13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 这13节的意思是到底什么呀？ Nah, apa maksud ayat ke-13 ini? 若你现在的苦难当中喜乐， Jikalau saat ini kamu bisa bersuka cita dalam penderitaanmu, 这都是为了将来的喜乐而准备了。 maka ini merupakan sukacita yang telah dipersiapkan kamu untuk dirimu kelak 因 nantinya. 着现在的苦难的原因，你离开耶稣基督的话， Dan jikalau saat ini oleh karena penderitaan yang kamu alami, kamu telah meninggalkan Kristus, 主耶稣基督再来的那天， maka kelak di mana Kristus datang kedua kalinya, 主耶稣也否认你了。 maka tentu Tuhan Yesus juga akan menyangkal dirimu. 现在你们在苦难当中， Nah, saat ini kalian tengah mengalami penderitaan. 高高兴兴， Kalian tetap bisa bersuka cita. 因为我们像耶稣基督的苦难， Karena kita menjalani penderitaan yang sama dengan Kristus. 主耶稣基督再来的那天， Dan kelak Kristus datang nantinya, 耶稣也认识我们， maka tentu Tuhan Yesus juga akan mengenal kita. 然后呢，耶稣给予我们称赞， Dan Tuhan Yesus juga akan memuji kita. 所以我们一定忍耐一下， Oleh karena itu marilah kita bersabar. 我们一定在苦难当中欢喜快乐。 Tentu kita harus bersuka cita di dalam kita menjalani penderitaan ini. 这个是难不难？ Apakah ini adalah hal yang sulit? 是的，这个是很难了。 Benar, ini hal yang sangat sulit. 但是这个是不可能吗？ Tetapi apakah ini adalah hal yang tidak mungkin? 若不可能的话， Jikalau ini adalah hal yang mustahil, 彼得怎么能在彼得前书当中写出来这样的一句话呀？ nah bagaimana mungkin Petrus dia bisa menuliskan hal seperti ini? 因为可能的， Karena ini bukanlah hal yang mustahil lah. 所以彼得现在写出来了。 Maka Petrus menuliskan hal ini. 所以我相信， Oleh karena itu saya percaya, 我们以灵堂的整个会友啊，真的爱耶稣基督的话， jikalau seluruh jemaat Elim sungguh-sungguh mencintai mengasihi Tuhan Yesus, 无论什么样的苦难当中，我们必得胜了。 maka di dalam segala penderitaan apapun yang kita alami, maka kita akan beroleh kemenangan. 以后主耶稣基督再来的那天， Dan kelak pada hari Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, 我们每个人得到了从耶稣基督而来的称赞。 maka setiap kita akan beroleh pujian yang daripada Tuhan Yesus sendiri. 我们一起来看一下提摩太后书第3章12节。 Kita melihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 继续来看一下彼得前书第3章17节。 Kita terus melihat 1 Petrus 3 ayat yang ke-17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. 怎么样？我们可以会说阿门吗？ Nah, apakah kita bisa katakan amin? 我们应该要会说阿门。 Kita harus bisa katakan amin. 我们跟随耶稣基督而走， Kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. 一定有苦难， Tentu akan ada penderitaan. 这不是奇怪了 Ini。bukanlah hal yang mengherankan. 我们在这样的苦难当中，我们会欢喜快乐， Dan bahkan di dalam penderitaan yang kita alami seperti ini pun kita bisa bersuka cita dan bergembira. 因为我们透过这样的苦难来证明出来，我是个耶稣基督的门徒了。 Karena melalui penderitaan seperti inilah kita membuktikan diri kita sebagai murid Kristus yang sejati. 怎么能这样的在苦难当中必得胜啊？ Nah, bagaimana caranya sehingga dalam penderitaan seperti ini pun kita bisa beroleh kemenangan? 希伯来书12章第2节告诉我们， Dalam Ibrani 12 ayat yang kedua memberitahukan kepada kita. 我们一起来念一下。 Kita baca. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. 所以我们在苦难当中想念耶稣基督， Oleh karena itu di dalam kita menjalani
menjalani penderitaan ini, marilah kita terus memikirkan Tuhan Yesus. 耶稣也忍耐的十字架的苦难， Karena Tuhan Yesus sendiri pun dia dengan tekun memikul salib, menahan kehinaannya. 耶稣过了苦难的十字架的道路， Karena Tuhan Yesus pun dia menjalani jalan salib yang penuh penderitaan. 然后呢，耶稣得到了荣耀的位置了。 Dan sampai pada akhirnya dia duduk di sebelah kanan tata Allah. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们受到苦难的时候， ketika kita mengalami penderitaan, 别这样想 janganlah kita berpikir seperti ini. 啊，我很愿意快点离开这样的苦难当中。 Oh, saya mau segera meninggalkan penderitaan seperti ini. 别这样想， Janganlah kita berpikir seperti itu. 虽然这个是人们的想法， Sekalipun ini adalah hal-hal cara pandang manusia, 但是别忘记， tapi janganlah lupa 我们是耶稣基督的门徒。 kita ini adalah murid Kristus. 无论什么样的苦难， Di dalam segala penderitaan apapun, 我们忍耐一下。 marilah kita terus bersabar. 虽然这个是我们不懂不明白的， Sekalipun ini adalah hal yang kita tidak pahami 所以感觉是有奇怪的感觉。 dan kita merasa ini adalah hal yang sangat mengherankan, sangat aneh. 但是从现在开始， Tetapi mulai saat ini, 哇，这个不是奇怪了， marilah kita berpikir, oh ini bukanlah hal yang aneh, yang mengherankan. 是在说这个是理所当然的。 Dan marilah kita berpikir bahwasanya ini adalah hal yang seharusnya. 很高兴了， Dan kita akan bersuka cita. 我也要走十字架的道路， Aku pun mau menjalani jalan salib, 过了苦难， melewati penderitaan, 我们终于得到了荣耀。 dan pada akhirnya kita beroleh kemuliaan. 苦难是暂时的， Penderitaan itu hanyalah bersifat sementara. 彼得前书当中，彼得已经说过 Di，dalam suratnya 1 Petrus, Petrus sendiri telah menyatakannya. 现在你的苦难是暂时的， Nah, penderitaan yang kamu alami saat ini adalah sifatnya sementara. 但是你得到的荣耀是永远的。 Tetapi kelak kemuliaan yang akan engkau dapatkan itu adalah yang bersifat kekal. 阿门。 Amin. 我们一起来看一下罗马书第8章17节。 Mari kita bersama melihat Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 如果你们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。 Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Dan dikatakan bahwasannya jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. 我们与耶稣基督一同受苦的话， Jikalau kita bersama-sama dengan Kristus, kita mengalami penderitaan, 我们必和他一同得着了荣耀。 maka kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 在这里，美好的上帝的计划， Nah, disinilah rencana Allah yang begitu indah. 我们每天依靠圣灵， Marilah kita setiap harinya mengandalkan kuasa Roh Kudus. 圣灵能赐给我们大大的力量。 Karena Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kuasanya. 圣灵赐给我们力量的话，我们在苦难当中可以忍耐。 Dan jikalau Roh Kudus menyatakan kuasanya bagi kita, maka kita akan terus bersabar di dalam menjalani penderitaan ini. 若我们得到圣灵的力量的话， Nah, jikalau kita mendapatkan kuasa yang daripada Roh Kudus, 在苦难当中我们欢喜快乐。 maka di dalam kita menjalani penderitaan kita bisa bersuka cita dan bergembira. 阿门。 Amin. 我们一起来唱赞美一首歌，圣灵，你请来，你来。 Mari kita bersama mengangkat pujian ini. Allah Roh Kudus.圣灵，请你来，阿门。圣灵，请你来，充满在这里。我渴望更认识你，更深地经历。 圣灵，请你来，阿门。圣灵，请你来，改变我心意，改变我心意。
门。主圣洁，圣洁，阿门。圣洁归我主，我主从你荣耀，荣耀，荣耀归我主，圣灵，请你来，阿门。圣灵，请你来，充满在这里。我渴望更认识你，更深地经历。圣灵，请你来，生命，请你来，改变我心灵，改变我心意，开我眼睛，开我耳，让我更多认识你。我不求圣洁，圣洁，圣洁归我主，我尊崇你荣耀，荣耀归我主，荣耀归古圣巴古都是阿门。古圣巴古Kudus lah Tuhan, Ku sanjung Kau mulia, bagimu. Ku sembah kudus, amin. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. 亲爱的天父，感谢你。 Ya Tuhan, apa kami bertata dalam kerajaan surga? 现在我们在苦难当中， Saat ini kami sedang mengalami penderitaan. 是的，主啊，这个是理所当然的， Benar Tuhan, ini adalah memang yang sudah seharusnya. 这不是奇怪了。 Ini bukanlah hal yang mengherankan. 透过苦难来证明出来，我们是属于耶稣基督的人。 Karena melalui penderitaanlah maka membuktikan bahwasanya kami sungguh adalah murid Kristus yang sejati. 真感谢主，你为了我们预备了这样的苦难。 Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Tuhan Engkau mempersiapkan penderitaan ini untuk kami. 主啊，我们愿意在苦难当中欢喜快乐。 Dan Tuhan, kami sungguh mau bersuka cita dan bergembira di dalam kami menjalani penderitaan ini. 但是主啊，我们常常软弱， Namun Tuhan, seringkali kami merasa lemah. 求主你赐给我们刚强的力量。 Biar kiranya Tuhan Engkau yang mengaruniakan kami kekuatan-Mu. 我们愿意透过生命，我们得到真正的力量。 Dan kami rindu supaya melalui kuasa Roh Kuduslah kami beroleh kekuatan yang sejati. 求主你来纪念我们以领堂。 Kiranya Tuhan Engkau memperhatikan seluruh jemaat. 主啊，所有的会友也完全交托给上帝。 Kami menyerahkan seluruh warga jemaat hanya ke dalam tangan Tuhan. 虽然我们正在过苦难的时代， Sekalipun saat ini kami tengah menjalani masa-masa 但 penderitaan. 是我们每一次能看到上帝与我们同在的恩 Tapi 典， bila setiap saat kami sungguh boleh melihat akan anugerah Tuhan yang menyertai kami. 把所有的荣耀都归给上帝。 Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama 这 Tuhan. 样的祷告奉告耶稣基督而求。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. 主祷文，我们再来认我的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。
因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱、生命的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。